Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Pensyarah Dr. Nur Zalila Jamaluddin. Kami dari kumpulan 14 ingin membentangkan tajuk pembangunan aplikasi iHarum Manis. Okey, untuk peringkat permulaan ni, saya memperkenalkan kami punya ahli. Saya Muhammad Hasrin bin Hassan, Encik Nur Hafizi bin Ismail, Encik Muhammad Fauzi Jamaluddin, Encik Zulhasri Hasin dan Encik Muhammad Syafiq Abdul Wahab. Okey, Puan Pensyarah, saya ingin menerangkan sedikit latar belakang mengenai iHarum Manis, aplikasi iHarum Manis ni. Ialah kami ni memperkenalkan produk. Mula-mula kita nak mengenalkan produk tu, bahawa varieti Harum Manis ni adalah satu varieti yang berasal daripada Indonesia, dan dia mai ke Malaysia. Lepas mai ke Malaysia tu dia banyak masalah tentang penipuan varieti ni. Disebabkan itu pihak berwajib, iaitu pihak Jabatan Pertanian, Pharma dan lain-lain jabatan telah bersetuju untuk membuatkan satu aplikasi lah bagi memudahkan pengecaman varieti oleh pengguna biasa lah. Kalau pengguna yang dah mahir tu dia dah faham tentang varieti Harum Manis ni. Okey, terdapat pelbagai masalah di hadapan pengguna. Itulah satu punca yang membuatkan kami terpanggil untuk mempresentkan aplikasi Harum Manis ni. Jadi dari segi pengecaman varieti, kami akan menerangkan dalam aplikasi itu ada terdapat ciri-ciri isi dia, ciri-ciri tulis dia, ciri-ciri untuk mengkomersialkan mangga Harum Manis ni. Jadi perlu ada kaedah yang mudah untuk pengguna lah, itu yang perlu pastinya. Jadi pengguna dari segi kalau dia touch fizikal sekalipun dia dah tahu dah Harum Manis tu apa. Itulah implikasi pendidikan yang kita bagi pada pengguna. Untuk dan juga untuk mengkomersialkan lagi lah mangga Harum Manis ni kalau boleh tu sepanjang tahun kalau ada, dan kes penipuan tak ada lah. Okey, dari segi definisi masalah adalah Harum Manis merupakan satu produk yang mangga yang premium dihasilkan di negeri Perlis yang telah mendapat pengiktirafan oleh petunjuk geografi, dan kami telah di pihak jabatan di sini telah pertama mendaftarkan Harum Manis ini sebagai harta intelek. Jadi tiada penipuan lah. Kalau puan tengok dalam slide kami akan tunjukkan mangga Harum Manis mengenai pengenalan dia lah. Dari segi pengenalan tentang bahu dia, tentang paruh dia, tentang efek dia, dan cara penggunaan, cara untuk mengendalikan mangga Harum Manis yang terbaik lah. Okey. Okey, terlebih dulu tak sedap juga saya cakap seorang-seorang. Jadi pembantu kita dalam kumpulan untuk menerangkan seterusnya lah apa tu definisi produk dan seterusnya. Terima kasih kepada Encik Hasrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hafizi bin Ismail, 266156. Saya akan menerangkan berkenaan dengan definisi produk. Melalui perdagangan elektronik, setiap pengguna bersedia berpeluang untuk mendapatkan produk yang sama tidak kira di mana mereka berada. Oleh itu, satu mekanisme yang kita rangka untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna bagi menjaga kualiti dan membaik Harum Manis ini. Oleh itu, dengan kerjasama di antara Pharma Negeri Perlis dan UiTM cawangan Perlis, kita cadangkan untuk bangunkan satu aplikasi telefon pintar yang dapat mengenal pasti buah Harum Manis yang berada di pasaran. UiTM dia akan menyumbangkan kepakaran dalam membangunkan model data dengan kerjasama pihak Pharma. Kita akan bekalkan kepakaran untuk mengenal pasti ciri-ciri mangga Harum Manis yang kita akan programkan ke dalam aplikasi telefon tersebut. Kita juga mengamalkan proses untuk membuat keputusan bila mana kita dah dapat result. Jadi antara aktiviti-aktiviti tersebut kita bahagikan kepada 4 aktiviti, iaitu yang pertama iaitu aktiviti persikan.
kita melihat persekitaran, kita mengumpul maklumat untuk menentukan sama ada masalah yang perlu kita cari itu, kita kena cari jalan penyelesaian lah. Seterusnya, aktiviti mereka bentuk melibatkan mencipta, membentuk dan menganalisis beberapa alternatif penyelesaian. Seterusnya, aktiviti memilih di mana kita membuat pilihan yang terbaik daripada beberapa alternatif yang kita ada. Sebagai contohnya, kita membuat pilihan yang terbaik dari segi rupa bentuk dan kualiti buah supaya ianya bertepatan dengan harga pasaran. Akhir sekali, aktiviti implementasi merujuk kepada pelaksanaan pilihan kita dan menilai semula keputusan yang kita buat ialah di akhir pembuatan ataupun model aplikasi ini, bagaimana kita nak apply kan dia untuk kegunaan semasa. Kalau kita lihat di bawah, kita akan nampaklah dia punya slide bagaimana flow untuk kita mengenal pasti buah menggunakan aplikasi tersebut, di mana kita akan keluarkan aplikasi file Aeromanis, kita akan install Aeromanis. Lepas tu dalam tu kita akan masukkan beberapa elemen TensorFlow, Android Studio dan juga Python programming. Dan tak lupa juga gambar harum manis. Jadi bila mana ianya digabungkan sekali, kita cuma scan saja. Bila kita scan pada buah tu menggunakan telefon, menggunakan aplikasi yang dah diinstal, jadinya kita akan dapat keputusan sama ada buah tu betul-betul harum manis ataupun bukan. Ini adalah cadangan tema lah bagi pembangunan aplikasi telefon pintar harum manis kalau kita tengok pada slide di bawah. Seterusnya, pembaharuan inovasi. Pada inovasi ini kita berstruktur kepada 3 jenis keputusan yang akan kita buat, iaitu keputusan berstruktur, keputusan separastruktur dan juga tidak berstruktur. Kebiasaannya, keputusan struktur ni kita dapat menyelesaikan satu masalah yang struktur merujuk kepada keputusan yang kita buat apabila kita mengikut beberapa langkah yang ditetapkan. Sebagai contoh, kita mengeluarkan modal untuk kita bangunkan aplikasi, untuk kita bayar yuran kepada Google dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok keputusan elemen yang separastruktur dan tak berstruktur. Jadi kalau kita tengok pendekatan penyelesaian masalah bagi aplikasi yang kita bangunkan ni, yang pertamanya kita membangunkan aplikasi telefon pintar untuk membantu pengguna mengenal pasti mangga harum manis secara automatis mengikut standard yang dikeluarkan, mengikut spesifikasi, kualiti dan standard pharma, merangkumi matlamat projek. Seterusnya, memudahkan pengguna mendapat dan mengesahkan maklumat melalui teknik pengimasan kod di dalam buah harum manis yang berorientasikan kemajuan masa kini berlandaskan revolusi. IR 4.0 kita selalu dengar lah, Industrial Revolution atau revolusi industri. Ianya kita bersandar dan berorientasikan kepada kemajuan projek dan berbentuk spesifik. Dan akhir sekali, kita membantu meningkatkan kepuasan pengguna bagi mengenal pasti keaslian dan kualiti produk yang baik, di mana ianya boleh diukur dan berusaha mencapai suatu tingkat yang ditetapkan. Data untuk membuat keputusan boleh diperolehi secara dalam talian maupun luaran, ataupun kita berjumpa dengan petani-petani dan penjual untuk kita mengumpul sebanyak mana maklumat yang kita boleh dapat. Kesemua data ini perlu diurus oleh sistem pengurusan pengkalan data, dan antara cadangan khalayak yang dicadangkan ialah kita cadangkan untuk orang yang gunakan aplikasi ini, semua pembeli mangga harum manis, semua pengguna aplikasi telefon pintar Android maupun iOS, iPhone, penjual dan pemborong mangga harum manis,
kaki tangan jabatan agensi kerajaan, dan seterusnya saya serahkan bagi kemampanan kepada saudara Fauzi bin Jamaluddin. Okay, terima kasih kepada saudara Hafizi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi bin Jamaluddin, nombor matrik 26621. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang tajuk kemampanan. Okey, kalau kita tengok di slide tu, terdapat 5 jenis input lah yang sangat penting bagi sesebuah organisasi, iaitu modal, bangunan dan peralatan, bahan mentah, pekerja dan maklumat. Oleh itu, bagi sesebuah institusi pendidikan, inputnya termasuklah para pelajar, tenaga pengajar, peralatan pembelajaran, pihak pentadbiran dan juga buku-buku, jenis buku-buku. Okey, elemen yang kedua ialah elemen mekanisme pemprosesan. Mekanisme pemprosesan adalah segala bentuk proses yang berlaku dalam organisasi yang menukarkan input organisasi kepada input. Contohnya yang saya gunakan ialah mekanisme pemprosesan, iaitu proses pengajaran, penyeliaan, pendidikan dan perkhidmatan lain bagi menghasilkan elemen yang terakhir, iaitu elemen output. Okey, di antara kebaikan sistem ini ialah sistem pakar membolehkan pengurus untuk mengambil kira lebih banyak alternatif dalam proses penyediaan masalah. Okey, yang kedua, sistem ini dapat meningkatkan lagi tahap pengetahuan penggunaan sistem tersebut. Ketiga, pengurusan dapat meluangkan lebih banyak masa untuk menilai hasil keputusan kerana ia akan mendapat nasihat dan cadangan penyelesaian yang segera daripada sistem. Okey, seterusnya firma yang melaksanakan sistem pakar akan mendapat berbagai faedah. Antaranya ialah prestasi firma yang adalah lebih baik kerana objektifnya dapat dicapai dengan lebih cekap dan berkesan. Antara cadangan beberapa taktik untuk melaksanakan strategi pembangunan. Aplikasi yang dicadangkan ialah seperti: pertama, mencetak risalah dan mengedarkan kepada orang awam di kawasan sekitar serta menempatkan risalah tersebut pada kedai terpilih yang menjadi tumpuan orang ramai. Contohnya, kami meletakkan di kedai macam Farmer, kita letakkan di kedai GBBS, kedai buah-buahan segar di kawasan sekitar Negeri Perlis. Okey, yang kedua, menyediakan poster dan banting serta memaparkan di kawasan strategi yang mudah untuk dilihat oleh khalayak. Okey, ketiga, memberi maklumat dalam bentuk bercetak kepada masjid dan ketua kampung untuk membuat pengumuman berkenaan projek yang dijalankan. Keempat, mengepilkan risalah dan iklan pada surat khabar untuk diedarkan kepada khalayak bagi memberitahu atau sedar akan kewujudan aplikasi tersebut. Okey, berikut merupakan anggaran perbelanjaan bagi pembangunan aplikasi serta proses bahan dan promosi seperti berikut. Okey, kalau kita tengok dalam slide, kita sediakan anggaran perbelanjaan daripada reka bentuk aplikasi sehinggalah majlis pelancaran Aeromanes. Okey, kita tengok di bawah.
Okey. Seterusnya saya serahkan pada Encik Nur Hafizi untuk meneruskan slide seterusnya. Terima kasih Saudara Fauzi. Seterusnya kita kepada potensi sosial, ekonomi dan impak lain. Seperti semua sedia maklum, faktor utama yang boleh menentukan kejayaan pembangunan sistem ialah tahap perubahan yang disediakan oleh sistem tersebut. Seterusnya keupayaan kepada pihak organisasi untuk mengurus perubahan untuk proses pembangunan sistem. Okay, kita lihat perancangan dan strategi yang kita cadangkan. Mula sekali kita muat turun melalui aplikasi Google Store bagi pengguna Android dan Apple Store bagi pengguna iOS, menggunakan media sebagai ejen yang akan menyebarkan maklumat kepada publik. Seterusnya hebahan link melalui aplikasi kepada pengguna media sosial melalui medium Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan Telegram. Hebahan promosi melalui media cetak seperti surat khabar, majalah, poster dan risalah, ianya membentuk bahan-bahan yang mengandungi maklumat berkaitan dengan program. Hebahan video cara penggunaan, bagaimana menggunakan aplikasi IR Romanes melalui media elektronik seperti radio, pembikinan video, pemasaran melalui siaran YouTube. Ianya membentuk bahan-bahan yang mengandungi maklumat berkaitan dengan program. Dan akhir sekali mengadakan kempen jom guna aplikasi IR Romanes bagi mengelakkan penipuan produk dan kualiti bersama Kerajaan Negeri Perlis dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDNKK, iaitu tunjang kepada merancang suatu acara khas dan berdasarkan permasalahan dan justifikasi yang pihak kami nyatakan, diharap ianya dapat membantu pengguna dalam mengenal pasti kualiti dan juga bagi mengelak penipuan mangga harum manis. Bagi bergulungan, saya serahkan kepada Saudara Hasrin. Okey, sekali lagi Doktor, terima kasih kerana masih lagi berminat untuk mendengar kami punya ujian ni. Jadi kesimpulannya Doktor, antara kerjasama pihak agensi, pihak jabatan dan pihak akademik telah akan menghasilkan dan telah menghasilkan aplikasi Harum Manis ini bagi keseluruhannya membantu pengguna bagi pengecaman variety. Itu yang penting. Sebab bila dalam lingkungan tahun 2013 hingga 2015, kes penipuan mangga Harum Manis terlalu tinggi. Disebabkan itu kami terpanggillah untuk membuat satu aplikasi ini untuk memudahkan semua pihak lah bagi pengecaman mangga Harum Manis. Lately ni, akhir-akhir ini tak nampaklah banyak kes penipuan yang terjadi. Itu adalah disebabkan oleh keberkesanan aplikasi ini dan pihak media yang memberi peranan. Okey, Doktor, saya rasa sampai di sini saja. Saya minta maaf apa yang terkurang daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.